masih dalam bidang undang-undang juga, merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri semalam, dia mengatakan bahawa mereka telah ikut saluran undang-undang. Dan saya juga timbul terfikir dalam dua soalan sampingan daripada kenyataan daripada PMO. Yang pertamanya, saya difahamkan kertas ataupun kertas lah pada saya, layman panggil kertas ini untuk pembatalan ini dihantar kepada istana pada 24 hari bulan, hari Sabtu. Okey, ya. Okey. Sebenarnya 23. Okey, 23. Okey, 23. Salih, maaf. 23. Dalam proses ini, adakah Agong wajib sign immediately on the same day ataupun Agong ada kuasa, ada discretion kan? Ada discretion, fikir, kaji 1 hari, 2 hari ataupun seminggu. Soalan saya adalah, adakah yang di-Pertuan Agong wajib sign on the spot ataupun beliau ada, baginda ada kuasa bagi dia ruang seminggu atau 2 minggu? Sebab kalau ikut undang-undang biasa, yang di-Pertuan Agong ada 30 hari untuk nyatakan sama ada terima atau tidak. Ini soalan sampingan yang pertama. Soalan sampingan yang kedua, saya ingin dapatkan penjelasan supaya penonton pada malam ini yang agak lamai faham. Perdana Menteri menyatakan, kenyataan semalam menyatakan mereka PMO sudah mengikut perkara 40 perlembagaan. Maka yang di-Pertuan Agong wajib ikut nasihat daripada menteri ataupun kabinet. Tetapi tadi YB menyatakan bahawa perkara 40 itu adalah untuk perkara biasa. Tapi yang ini lalulat, dia spesifik. Dia ada satu peruntukan khas dalam 150. Dia ada 153, 154, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. So, adakah Agong terikat dengan 40 ataupun dia boleh pilih 150? So ada dua soalan di sini. Silakan Wadi. Wah, saya nampak akal sudah macam hampir jadi lawyer yang terlatih lah kalau dengan soalan macam itu. Walaupun tak pergi kepada universiti belajar undang-undang, sudah tangkap konsep itu ya. Okey, kita balik kepada prinsip asas lah, prinsip perlembagaan ya, constitutional principles. Memang betul di dalam constitutional monarchy ya, macam Malaysia ada raja berperlembagaan, perkara 40 ni penting lah, okey? Di mana sebab dah kali baca perlembagaan kita ada mungkin hampir 200 tempat lah, 200 peruntukan di mana disebut Agong akan buat ini, yang di-Pertuan Agong akan buat ini, yang di-Pertuan Agong akan lantik sekian-sekian, macam mana. So adakah bermaksud itulah betul kuasa Agong? Memang tidaklah. Itulah kuasa eksekutif. Tapi ditulis dalam perlembagaan seolah-olah macam Agong buat. Sebab itu artikel perkara 40 ini penting untuk faham, di mana dijelaskan di sana, mana disebut kuasa Agong macam ini, itu sebenarnya bermaksud Agong akan bertindak atas nasihat ya, kabinet ya. Itu tak ada isu. Bagi saya itu bukan isu yang kita bincang dalam kes yang terbaru inilah, isu terbaru ini. Itu macam perkara yang biasa. Dan Agong ada kuasa sendiri yang ternyata dalam perlembagaan bila dalam 3-4 perkara pelantikan Perdana Menteri, bila Perdana Menteri nak bubar parlimen, itulah kuasa Agong untuk setuju atau tidak, dan ada beberapa kes lain yang adalah di dalam perlembagaan. Isu sekarang ialah bila kita, isu spesifik yang sekarang ada ialah pembatalan proklamasi dan pembatalan ordinan-ordinan di bawah proklamasi itu. Okey. Dalam kes ini secara spesifik ada peruntukan 150/3. Jelas. So di sana ada option lain. Option ini apa? Dibatal di parlimen melalui usul. Istilah yang digunakan adalah resolution lah. Resolution maksudnya keputusan melalui usul yang dibahas dan diundi. So itulah bezanya dalam keadaan sekarang. Apakah semalam Perdana Menteri jawab dengan statement dia, saya sudah gunakan artikel 40,
Tuanku Agong sila ikut saja, ikut arahan nasihat lah, tapi olah-olah macam arahan kabinet lah. Dan dia Perdana Menteri tak mau terima hakikat bahawa Agong daripada bulan Jun sudah menerangkan pendirian beliau, iaitu panggil parlimen serta-merta, bukan tangguh beberapa bulan, panggil secepat mungkin dan bentang ordinan-ordinan ini di parlimen untuk dibahas, ya, dan untuk membuat keputusan. Jadi itu jelas. So, jadi dalam perkara ini kita nampak inilah cara Perdana Menteri nak selamatkan diri. Dia kata kita gunakan adat perkara 40, padahal bagi saya itu tak terpakailah sini. Sebab dari awal Agong sudah bagi tahu, perintah saya ialah bentang ordinan ini di parlimen, bahas dan buat keputusan. Dan macam saya sebut tadi, ini bukan satu langkah yang tiada asas di undang-undang. Ini bukan satu langkah yang Agong tercipta tiba-tiba dan bagi arahan kepada Perdana Menteri buat. Dia bukan. Agong pun ada penasihat beliau, penasihat undang-undang, dan dia gunakan perkara 150 di mana ada peruntukan itu dengan ternyata, ya. So itulah yang keadaan sekarang lah. Dan yang lebih teruk macam Bayi Nizar terangkan tadi, Menteri Undang-Undang, Perdana Menteri juga yang bersubahat dalam perkara ini, Speaker Parlimen juga bersubahat dalam perkara ini, telah mengelirukan Parlimen dan rakyat Malaysia. They have misled the people of Malaysia. Mereka bagi tahu, macam yang berlakulah pada hari Isnin, mereka sudah batalkan. Padahal Agong belum perkenankan dan mereka tak mau pergi kepada pihak bab yang mereka tahu. Agong sudah bagi tahu pada mereka, you pasti bentang di parlimen, bahas dan undi. Dia tak beritahu. YB masih tertinggal soalan sampingan yang pertama. Discretion. Mesti sign on the spot, ikut arahan Perdana Menteri. Dia kata, tuanku, sign sekarang, mesti sign ke atau boleh esok ke, seminggu ke, 2 minggu ke? Betul. Okey, saya terlupa poin itu. Tak ada mana-mana peruntukan yang sebut tempoh masa itu. 1 hari ke, 5 hari ke, 7 hari ke, berapa tak ada peruntukan lah, ya. So tempoh itu adalah terserah kepada Tuanku Agong, ya. Kalau dia nak sign lah, ya. Okey. Ataupun sebab tak ada tempoh, sebab dalam perkara 40 juga ada peruntukan di mana bila Agong terima nasihat daripada kabinet atas satu perkara, ya, kabinet hantar itu kepada Agong untuk diperkenankan. Agong ada hak yang mutlak untuk meminta dan mendapat maklumat tambahan, pandangan lain tentang isu itu dulu sebelum dia perkenankan. Sebelum dia setuju dan sign lah. Jadi akhirnya memanglah dia mesti ikut nasihat itu. Kita tidak pertikaikan. Agong pun sendiri tidak pertikaikan. Dalam jawapan dari press statement daripada istana yang semalam dan hari ini, Agong terima realiti atau implikasi atau efek perkara 40. Agong tidak pertikaikan itu. Tapi isu itu bukan isu sekarang. Inilah saya nak jelaskan, perkara 40 bukan isu sekarang. Apa yang sebenarnya ialah isu yang Perdana Menteri dan pihak kerajaan nak elak ialah Agong sudah gunakan perkara 150-3 daripada awal. Dan itulah yang mereka cuba elakkanlah. Tapi apapun YB, apapun sama ada 40 atau 150 bracket 3 dan sebagainya, boleh saya lumuskan yang di-Pertuan Agong tidak diwajibkan sign on the same day, pada hari yang sama on the spot. Beliau ada masa untuk pertimbangkan ataupun disebut sebagai discretion. Betul atau tidak? Okey, kita kena faham ini dengan betul lah, ya. Dari segi masa memang dia ada masa. Itu seperti saya sebut, tak ada peruntukan yang kata mesti sign hari ini serta-merta, tidak ada, ya. Itu jelas. Tempoh itu adalah satu budi bicara lah kepada Agong.
Tapi kalau ditanya saya dalam perkara yang biasa lah, ini perkara biasa di mana Agong terima nasihat daripada kabinet, akhirnya dia akan sign. Sebab Agong pun terima apakah efek dari segi undang-undang perkara 40. Ya. Dari segi itu, Agong tidak ada budi bicara. He does not have the discretion. So that part we must be clear. Ya. Dia ada discretion dari segi waktu. Tapi itulah dalam keadaan saja di mana perkara 40 terpakai. Ya. Apa yang saya nak tegaskan, dalam keadaan ini, perkara 40 tidak timbul langsung. Tidak timbul. Ya, sebab Agong daripada awal kata inilah berkaitan dengan pembatalan proklamasi, pembatalan ordinans, gunakan option prosedur yang ada dalam perkara 150. Sudah dibagi tahu. So, helak yang dibuat oleh kerajaan sekarang, nak gunakan perkara 40 ini memang bagi saya satu helak. It's avoiding the issue. It's like nak mengilurkan keadaan sekali lagi.